Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah pun menjawab. Walaupun yang menjelaskan tadi bahawa cadangan yang dikemukakan oleh pemandu ni makmal rasionalisasi subsidi ini tidak semestinya digunakan pakai oleh pihak kementerian khususnya. Tapi apa yang saya nak dapatkan penjelasan bahawa kalau kita katakan bahawa apa yang dikemukakan oleh pemandu ini kita tak guna pakai, jadi kita guna pakai yang mana? Satu. Yang keduanya ialah kalau dikatakan bahawa ada yang kita guna, ada yang kita terima yang tolak, jadi berapa peratus daripada yang dicadang oleh pemandu itu diterima pakai oleh pihak kerajaan dalam nak meliberalisasikan subsidi ini? Sebab kalau saya lihat di sini ialah jadual-jadualnya macam disebut tadi, ada 6 bulan sekali, ada setiap tahun akan berlaku liberalisasi subsidi dan akan menyebabkan berlaku kenaikan. Jadi saya nak tahu sekarang ni, apakah kaedah liberalisasi subsidi yang akan digunakan pakai oleh kerajaan sama ada daripada cadangan pemandu ini ataupun ada satu model yang lain yang digunakan oleh pihak kerajaan? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, daripada cadangan kementerian ini dipohon oleh pemandu, jadi kita memberi maklum balas yang mana yang terbaik untuk kita merasionalisasikan subsidi. Jadi yang ini akan dibincangkan. Apa yang saya katakan tadi bermakna ianya ada perbincangan, diadakan secara mendalam. Sebab apa-apa yang di bawah kawalan kementerian ini seperti gula, tepung, minyak masak yang ada di bawah kawalan ini, kami yang memberi cadangan dan ianya akan diperbincangkan. Itu yang saya katakan. Jadi oleh yang demikian, yang memutuskan yang peringkat terakhir adalah Kabinet Yang Berhormat. Tetapi kita akan diminta untuk memberi cadangan bagi mana-mana yang di bawah kawalan kementerian. Jadi seperti saya katakan tadi bahawa seperti diesel dan juga gas, kita memberi cadangan yang mana yang terbaik, yang mana yang dapat kita kurangkan dari segi subsidi, kita memberi cadangan. Namun seperti saya katakan tadi, tidak semesti cadangan ini diterima. Jadi itu yang saya katakan, tapi ada timbal balas Yang Berhormat. Jadi ini Yang Berhormat sepatut tanya panjang lebar dengan pemandu juga Yang Berhormat. Sebab pemandu yang memandu. Betul. Saya tanya tapi pemandu tak jawab. Dalam perbahasan dasar memang saya bangkit tentang soal rasionalisasi subsidi ini, tapi pihak pemandu tidak jawab. Sebab itu saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Sebab kalau dalam gula, minyak masak, tepung dan sebagainya, ini yang di bawah Kementerian Yang Berhormat, khususnya gula dengan tepung, ini setiap tahun maknanya 15% akan berlaku kenaikan sehingga 2014. Jadi ini maknanya saya tanya tu maknanya lah supaya macam mana persediaan masyarakat dan rakyat nak menghadapi kenaikan yang dicadangkan ini. Jadi kalau Yang Berhormat kata Kementerian Yang Berhormat ada berikan cadangan balai, kita nak tahulah cadangan balai itu berapa. Adakah nak suruh 6 bulan sekali bukan tiap tahun, ataupun nak suruh 3 tahun sekali kah baru berlaku liberalisasi subsidi yang dengan sendirinya akan berlaku kenaikan. Jadi saya katakan bahawa rakyat nanti sekarang ni apa persediaan, macam mana nak menghadapi situasi seperti itu? Seperti Yang Berhormat, bila kementerian kita ditanya, jadi kita memilihkan barang-barang yang kita rasakan boleh dikurangkan. Seperti gula itu Yang Berhormat, sebab dari segi faktor kesihatan. Lepas itu kita mengatakan kita apungkan RON 97, sebab RON 97 ini dipakarkan mereka yang bergaji yang tinggi. Dan bagi super subsidi yang lain tu, super subsidi kita mencadangkan, dan selepas banyak lagi sungutan yang masuk, ianya ditarik balik dan sebagainya. Itu yang contoh lah Yang Berhormat, yang ada kena-mengena dengan kementerian ini. Yang selainnya, sebab kita hanya mengawal 4 perkara ini saja Yang Berhormat. Jadi memanglah kita menggunakan dari segi kesesuaian masa, kos hidup yang meningkat untuk kita mencadangkan, sebab kita kalau dapat tidak hendak membebankan rakyat Yang Berhormat. Jadi biarlah saya beralih kepada isu produk IKS di hypermarket. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sehingga ke hari ini maklum balas yang diterima daripada hypermarket adalah baik berhubung produk-produk IKS.
Pihak hypermarket bersedia menerima produk IKS yang menepati piawaian yang ditetapkan seperti berikut: maklumat pemakanan yang lengkap, maklumat ramuan yang lengkap, ada barkod, tarikh dikilangkan, tarikh luput, tanda halal dan juga pembungkusan yang menarik. Dan kementerian sering mengadakan padanan perniagaan, mengadakan pameran, mengadakan roadshow dan promosi, dan terbaru adalah mengadakan program dinamakan Taste of Malaysia, di mana kita juga membawakan IKS ini ke luar negara. Jadi telah kita bawakan ke Jakarta dan juga Beijing dan mendapat pasaran yang begitu menggalakkan. Sehingga kini 5 buah hypermarket yang terdiri daripada Giant, Carrefour, Tesco, Jusco dan Maidin telah menerima produk IKS untuk dipasarkan di premis mereka. Tan Sri Pengerusi mengenai KRIM atau Kedai Rakyat Satu Malaysia. Kementerian mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah bertindak sebagai pemerhati harga atau price watch dalam memantau harga barangan. Walau bagaimanapun, barangan yang didakwa lebih murah berbanding harga barang di Kedai Rakyat Satu Malaysia merupakan harga promosi di hypermarket terbabit atau house brand mereka. Sedangkan bagi kebanyakan barangan yang lain masih memperlihatkan bahawa barangan jenama KRIM adalah lebih murah. Penurunan harga antara 10 hingga 40% bagi barangan di Kedai Rakyat Satu Malaysia adalah berdasarkan kepada perbandingan dengan harga di kedai biasa yang telah dibuat berbanding juga dengan jenama pilihan pengguna pada 5 bulan yang lalu. Penurunan harga oleh Carrefour menunjukkan bahawa program KRIM ini telah memberi tekanan, bermakna ada kesan kepada pasaran untuk menurunkan harga barangan keperluan pengguna di pasaran. Jadi dengan tertekannya sebab harga KRIM ni murah, jadi hypermarket yang lain juga turut berlomba-lomba untuk menurunkan harga dan ini adalah baik untuk pengguna. Tan Sri Pengerusi berhubung isu mengenai KRIM tertumpu di kawasan bandar sahaja. Terima kasih Hormat Perdana Menteri di atas penjelasan yang diberikan khusus tentang perbezaan barangan-barangan produk di bawah Kedai Rakyat Satu Malaysia berbanding dengan Carrefour dan juga Tesco. Dan kami juga berasa bersyukur dan agak baik kalau ini memaksa Carrefour dan Tesco menurunkan harga mereka. Tapi adakah pihak kementerian sebagai pemantau, sebagai badan yang seharusnya menjaga pilihan dan juga hak consumer, pembeli, bersedia untuk memberikan makluman terbaru tentang apakah kadar diskaun yang wujud dalam produk-produk Kedai Rakyat Satu Malaysia, kerana iklan GTP khususnya, contohnya iklan GTP dalam Kedai Rakyat Satu Malaysia itu very misleading, dengan izin mengelirukan, kerana disebut dalam bulanan setiap pengunjung warga negara Malaysia yang pergi, orang ramai yang pergi ke Kedai Rakyat Satu Malaysia dapat membuat simpanan ataupun savings sebanyak RM146 sebulan, kalau tak silap saya. Itu yang diumumkan dalam televisyen. Dan saya fikir kalau kita nak pastikan hak pembeli itu terjaga, wajib untuk kita tampilkan sekarang ini. Kalau Carrefour dah turunkan harga, kalau ada harga lebih murah di tempat lain, at least pembeli itu wajib tahu kadar terbaru. Saya pohon kalau kementerian bersedia untuk memaklumkan kepada semua pengguna. Terima kasih. Yang berhormat, dia bukan dinamakan kadar diskaun. Kementerian kami tidak ada hak untuk menentukan berapa kadar diskaun. Itu adalah terpulang kepada pekedai, di mana disarankan untuk kedai KRIM. Sebab kita syorkan kedai-kedai KRIM dia mesti menjualkan barang lebih murah antara 10 hingga 30 atau 40%. Jadi oleh yang demikian, kita memang berterima kasihlah atas pemantauan yang berhormat, sebab ini adalah feedback yang baik untuk kami sampaikan kepada pengusaha kedai KRIM dan untuk memastikan kita juga sentiasa memberi yang terbaik. Ya, Mat. Boleh jelas sikit ya. Terima kasih Muhammad. Saya kalau begitu, saya hanya pinta kerana kenyataan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri, wakil-wakil termasuk juga oleh Datuk Seri Jamil Khair mewakili Mawib, telah menyatakan diskaun ataupun hargalah yang ditawarkan oleh Kedai Rakyat Satu Malaysia ni, panggil apa pun, sampai
40% ya, lebih murah daripada harga di tempat lain. Jadi saya fikir sekurang-kurangnya kena ada kenyataan. Kerana apa pun kita berbalik kepada isu kementerian menjadi pemantau untuk memastikan pengguna sebelum dia beli. Dia tahu apakah harga yang terbaik di luar sana. Misalan, kalau dah ada maklumat yang tersasar, diskaun ke, subsidi ke, memang wajib dikemas kini. Itu saja. Terima kasih.